بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang dimuliakan para jemputan pada pagi ini, yaitu yang dimuliakan Fadil Abu Syekh Muhammad Zainal Asri bin Haji Muhammad Rodi. Seterusnya yang dimuliakan juga Fadil Syekh Muhammad Rodi bin Abdul Rahman, dan seterusnya kita menanti ketibaan Fadil Ustaz Mukti bin Ahmad. InsyaAllah nanti sampai nanti kita persilakan ke depan lah. Dan seterusnya yang diraihkan para tuan-tuan guru, alim ulama, ibu ayah, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena alhamdulillah Allah berikan keizinan kepada kita untuk sama-sama berkumpul. Dan saya mengalu-alukan kedatangan semua, dan saya berasa seronok pagi ini sebab ramai juga jiran-jiran kita berkat mai siap bagi offer guna parking lagi kan. Terima kasih banyak. Namun alhamdulillah Allah berkatkan hidup kita insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi ini kita akan mengadakan majlis forum perdana, tajuknya Ibrah di sebalik peristiwa Isra Mi'raj. Dan kemudian hujungnya nanti kita akan buat majlis perasmian untuk rumah mengaji Darsa Tambak ni, yang mana insya-Allah tahun ini kita akan buat perasmian. Dan kemudian Allahumma salli Muhammad, forum kita ni tak macam forum biasa orang buat. Biasa forum biasa dia ada soal jawab kan, ada soalan. Tapi forum ni tak, saya akan terus bagi kepada pemula-pemula ikutan kita. Jadi terpulanglah nak kupas macam mana, kita dengar ambil anu begini insya-Allah. Dan kemudian kalau ada soalan minta tanya hari lain. Hari ini kita tak buka soalan. Baik, jadi saya kira cukup sekarang tu. Dengan segala hormatnya, tanpa menggunakan masa, saya persilakan Tuan Syekh Muhammad Rodi bin Abdul Rahman untuk mengupas tajuk kita pada pagi ini, iaitu Ibrah di sebalik peristiwa Isra Mi'raj. Wa taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Qul Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أما بعد. Yang dikasihi saudara pengurus majlis Presiden Al-Fadil Tuan Guru Syekh Zainal Muhammad Asri bin Haji Ramli, seluruh para asatidzah yang turut serta pada program pagi pagi ini, hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, wa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rejab. Bulan Rejab yang telah berlaku satu peristiwa besar kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah, dalam satu proses yang berlaku pada diri Rasulullah. Inilah ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil, sebab dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Segala perkara yang berlaku kepada diri Nabi adalah merupakan uswah kepada kita semua. Bermula daripada lahirnya Nabi sampainya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Nabi itu kesemuanya adalah penuh dengan pengajaran yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam semua fardu-fardu ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan semuanya adalah melalui Jibril alaihi salam. Berbeza dengan sembahyang, tak melalui Jibril. Rasulullah terima sendiri dengan mi'rajnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses yang kita kena mengaji, yang kita nak kena usaha macam mana mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi dia naik jumpa terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita dibawa balik untuk kita bagaimana mi'raj kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana ta'abudiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang itu sendiri. Sembahyang yang disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kehidupan kita ni akan berjaya, kehidupan kita akan cemerlang berpaksikan dengan sembahyang. Sembahyang yang kita kata di sini sempurnanya rukun hati, sempurnanya rukun perbuatan, sempurna pada rukun bacaan. Jadi asasnya di sini. Jadi sempurnanya sembahyang, maka urusan-urusan kehidupan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sembahyanglah kita akan mauqutah, kedudukan kita juga amat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sembahyang itu, perbuatan sembahyang itu, rukun-rukun sembahyang itu, itulah cara malaikat beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang sentiasa dalam keadaan qiyam, ada malaikat yang sentiasa dalam keadaan sujud, ada malaikat yang sentiasa dalam keadaan rukuk, ada malaikat yang sentiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah. Allah hadiahkan kepada kita amal-amal ibadat yang sebelum ni diasing-asingkan, dibahagi-bahagikan di kalangan malaikat. Allah muliakan dengan kita, Allah beri kita semua. Cuba bayangkan
sembahyang yang sebenar-benarnya. Cuma kita nak capai, nak faham, kita rasa macam sembahyang apa semua. Tak, inilah ibadat gabungan ibadat malaikat. Tiba-tiba secara lengkapnya ada pada kita, Allah bagi. Jadi itulah Nabi pun sebut afdal a'malu ilallah, sebab beramal di sisi Allah ialah sembahyang di awal waktu. Sembahyang di awal waktu. Siapa nak bagi Allah kasih pada dia, siapa nak bagi Allah sayang pada dia, sudah pastilah seluruh apabila seorang itu dikasihi oleh Allah, apabila seorang disayangi oleh Allah, apabila seorang dikenali oleh Allah, seluruh makhluk akan kenal, seluruh makhluk akan sayang. Ini mana kita nak kena cari macam mana untuk kita dikasihi oleh Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perjalanan Isra dan Mi'raj, satu perjalanan di antara iman dan kekufuran. Perjalanan Nabi nak tahu Islam ke kafir, kehidupan dunia kita itu saja, ke syurga ataupun ke neraka. Sebab dalam perjalanan Nabi dipertontonkan tentang bagaimana hal keadaan syurga, bagaimana hal keadaan ahli-ahli neraka, dan disebut juga bagaimana orang-orang makhluk-makhluk yang cuba mengganggu gugat dalam perjalanan. Apa yang dilalui oleh Nabi SAW, itulah perjalanan hidup kita, yang kita akan berhadapan berbagai-bagai. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan kita tidak terlepas wajib, sunat, haram, makruh, harus. Cuma nak kongsi pada hari ini dua benda. Yang halal kita tahu, wajib kita tahu, cuma dua benda nak tengok, makruh dan sunat. Isunya apa dia? Kita salah tafsir. Kita kata sembahyang sunat lah, sunat-sunat rawatib, sunat-sunat rawatib yang kita kata, kalau kita kata sembahyang selepas maghrib dengan kita tidak bercakap-cakap hal keadaan dunia, Allah akan tempatkan, letakkan kita aliyin, golongan VIP dalam syurga. VIP dalam syurga. Tak mau kan? Mak nak mak. Jadi siapa sembahyang maghrib 2 rakaat, selepas sembahyang maghrib tak bercakap urusan dunia, lalu sembahyang 2 rakaat sunat ba'diyah, maka ia akan ditempat letakkan golongan aliyin, golongan VIP di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nak golongan VIP, pastikan selepas maghrib tu, selepas berzikir berdoa, jangan bertanya apa abang lama tak jumpa. Sebab Nabi sebut begitu. Kita nak golongan VIP. Kita di dunia ni payah tak dapat dah, biar kita termasuk golongan VIP dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara sunat selalu disebut, siapa tak semayang sunat subuh tadi, sunat saja. Lalu lah, kadang-kadang lepas semayang zikir subhanallah 33 kali pun tak baca, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar, sunat saja. Sunat saja. Satu perkara lagi, apa dia? Lani mesti bergenok belum? Bergenok orang panggil apa tu kat ni? Sebenarnya panggil genok. Masya-Allah, depan Perak main tu. Jemput masuk tetamu. Masya-Allah, main daripada Perak. Jadi musim bergenok, tahu genok lah orang Kedah. Kata tahu apa? Bergenok tahu tak? Oh, tak tahu kacau. Spesifik petai jering. Orang makan, orang tak apa makan tak apa, makruh saja. Itu faham bila orang. Hak tadi sunat saja. Hak sunat dia tinggal pasal apa? Tak ada apa. Dia kata kalau buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Hak makruh pula, buat
tak berdosa, tinggal dapat pahala. Dia nak buat. Kebanyakan hak makruh ni orang nak buat. Dia kata buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Tapi manusia kita hari ni hak makruh itulah dia nak buat sangat. Nak tinggal payah. Tapi hak sunat ni, hak sunat itulah dia nak tinggal, bukan dia nak buat. Cuba kita faham balik elok. Perkara sunat ini Nabi tak tinggal. Dengan kita melakukan perkara-perkara sunat ini, Allah akan sayang kita. Malaikat akan berdampingan dengan kita. Itu hakikat sunat. Siapa buat sunat, malaikat akan berdampingan dengan dia, Allah akan sayang dia. Nabi tak tinggal. Hak sunat-sunat, takkan kita kata sunat saja. Tentu kita akan fikir apa lagi sunat dan sunnah yang aku tak buat, apalagi sunat-sunnah yang aku tak beramal dengannya. Itu sebetul-betulnya. Adapun yang makruh, Nabi tak pernah buat. Kalau kita buat, malaikat tidak berdampingan dengan kita. Malaikat tinggal kita. Kalau malaikat tinggal kita, siapa main? Dia dua je, malaikat dengan syaitan. Malaikat ada, syaitan tak ada. Majlis tu, ni majlis kita ni, yang ada para malaikat, syaitan tak masuk. Dia duduk keluar pagang lah. Dia tak boleh duduk sekali, dua ni. Malaikat dan syaitan tak boleh duduk sekali. Sebab tu kita jangan bagi ruang-ruang syaitan masuk. Jadi apabila perkara makruh kita lakukan, masyarakat tinggal. Nabi tak pernah buat. Allah tak suka. Allah tak suka. Jadi nak habaq kepada kita, hak perkara makruh ni kita pakat-pakat tinggal. Apa saja yang bentuk makruh, apa saja berkaitan dengan makruh, kita pakat-pakat tinggal. Adapun berkaitan dengan sunat, kita pakat-pakat tanya diri kita, apa lagi sunat-sunah Nabi yang kita buat. Ini benda yang perlu kita ambil tengok tentang Isra dan Mi'raj. Cuma nak kongsi yang kebetulan kemarin ada sambut Al-Quds, peringkat negeri Kedah. Pada surah mungkin tuan-tuan tak ada di sana, kita cuba kongsi balik tentang apa yang Allah sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sebab apa surah ini ada kaitan dengan Isra dan Mi'raj. Tempat-tempat yang sebut ni. Wat-tin, Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Tur Sina, wa hadzal baladil amin, demi Kaabah, demi Madinah. Tengok, tempat-tempat yang disebut ini semua ada kaitan dengan Isra dan Mi'raj. Watin, Allah bersumpah dengan negeri Syam. Wazaitun, Allah bersumpah dengan negeri Palestin. Watu Tur Sina, Allah bersumpah dengan negeri Mesir. Wa hadzal baladil amin, negeri Mekah dan Madinah. Di sana anda tertarik seorang ulama Azhar dalam dia menterjemahkan Watin ini. Dia kata dengan negeri Syam. Rupa-rupanya dia orang buat kajian, Watin terbaik dunia berada di negeri Syam. Dan pada buah tin itu ada, kita selain makan mengenyangkan, dia adalah banyak di segi perubatan, rawatan, dan di sana juga adalah sumber ekonomi. Allah sumpah dengan buah zaitun, negeri Palestin itu sendiri. Dalam dunia ni, buah zaitun terbaik dunia adalah di Palestin. Israel cuba sembunyi, dia tak mau cerita. Cerdik ayat ni, Israel faham. Kita duk nampak buah tin, buah zaitun, dah. Israel bukan setakat nampak buah tin, buah zaitun, dia nampak tanah ayat itu sendiri. Tu jajaran dia.
termasuk Tursina. Dia perang dengan Mesir nak pergi ambil Tursina. Dan kita kata sasarannya Mekah, Madinah pun dia nak ambil. Ini tentang Isra Mi'raj. Ini poin-poin utama bagaimana puak-puak Yahudi ini memahami Al-Quran lebih pada kita. Kita duk baca, tetapi kita tidak ternampak apa tersirat. Semua ini di sudut akidah, di sudut keimanan, dan di sudut ekonomi yang Allah beri ruang peluang kepada kita. Kalau buah zaitun, apa tak gunanya? Daripada batang pokok sampai ke daun, segala-galanya ada manfaat. Cuma macam mana kita nak proses jadikan sumber ekonomi. Ingat, minyak zaitun terbaik dunia terdapat di Palestin. Dan hari ini kita tengok bagaimana kejahatan Yahudi Israel ini kita kata kambuh telaga-telaga yang menjadi sumber air kepada orang-orang Palestin. Sebab tanahnya subur tanah. Dia korek telaga, dapat air, orang naik. Kalau tengok pisang di Israel, Israel di antara negara pengeluar pisang dunia hari ini. Pisang dia sampai ke tanah, pertanian dia. Kalau kita tengok bagaimana lugukan sayur-sayuran di Palestin satu ketika dulu, apabila berlaku peperangan, bumi yang sangat subur sebenarnya. Yahudi faham, yang tak faham bangsa Arab. Tengok dengan sifat ketamakan yang boleh tertubuhnya negara Israel. Sebab apa? Sebab orang Arab ketika itu seronok dengan duit. Siapa duit ni? Pikak dalam kepala, pikak duit. Dia lupa sejarah Islam, bagaimana Sayyidina Umar membebaskan Palestin. Halau puak-puak tu keluar habis. Dan diikuti dengan Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana halau puak-puak ni baik. Ni tak tahu lah siapa pula nak halau puak ni, tak tahu. InsyaAllah dekat kot. Jadi kita tengok bagaimana kita kata bumi Palestin ini yang merupakan kiblat pertama, yang kita tak boleh rasa Palestin tak ada apa dah. Walaupun Palestin ini memisahkan kita dengan lautan yang begitu jauh, kita sebagai seorang mukmin yang beriman mesti Palestin, Masjid Al-Aqsa, Al-Quds mesti berada dalam lubuk hati kita. Macam mana kita meletakkan Kaabah dalam lubuk hati kita merupakan kiblat kepada kita. Begitu juga bagaimana kita menjadikan Masjid Nabawi yang bersembadinya jasad Rasulullah yang merupakan usrah kedua kepada kita. Ini merupakan penting yang kita nak kena tengok, yang kita nak kena ambil. Sebab apa? Untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dengan sebab ketamakan duit yang ditawarkan oleh Yahudi ini menyebabkan orang Islam mula jual rumah. Dia kata jual rumah, bukan saya jual tanah. Macam kita sini, jual rumah bukan jual tanah lah. Dia kata saya beli rumah, beli tanah sekali. Beli 2, 3, 4 lah kali, tubuhlah kampung Yahudi. Dan kampung dia panggil lagi main, dia beradik main. Akhirnya tertubuhlah negara Yahudi pada hari ini. Sampailah ulama-ulama Palestin buat fatwa haram jual. Hukum jual beli ni harus. Lah kali hukum berubah menjadi haram jual kepada orang Yahudi. Kita pun duk nampak teruk dah dalam negara kita pun. Patut kita kata haram jual dah kat Cina Hindu dengan something biadab mereka. Yalah, terbaru macam mana usaha nak memurtadkan anak-anak yang memeluk Islam. Hak tu hak baru, hak sebelum ni dah banyak mana dah. Jadi kita ini bukan perkara kecil, melibatkan masa depan agama dan negara. Ambil iktibar apa yang berlaku di Palestin,
Tok Wan kita sana, pak-pak Arab kita dulu, dengan sebab tamaknya dunia, tak dengar dah nasihat Nabi, tak nampak dah bagaimana peranan Sayyidina Umar dan sebagainya, akhirnya tengok apa yang sedang berlaku. Kalau kita tak nampak lagi, kita duk sambut Isra' Mi'raj, kita duk kira nak jual tanah kat Cina lagi, tak payah sambut dah, tak capai. Apa yang berlaku di Palestin sana, kita ambil ibrah, ambil pengajaran, jangan berlaku dalam negara kita. Sikap orang kafir macam mana? Ya Allah sebut, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa baiklah tak mana pun, hakikat ni dia tunggu ruang dan peluang saja. Untuk apa? Untuk pijak kepala kita. Dianggap kuat apa saja. Terbukti lah, terbukti. Tak nampak kan apa berlaku di Burma dan sebagainya. Ini hakikat yang kita nak kena faham. Dan anak-anak yang masih muda remaja, kita mengharapkan ini barisan hadapan. Kena ada semangat hubbul watan minal iman. Mesti kita kena berjiwa besar. Sebab tu falsafah kita orang Melayu kerja cukup kerja macam dulu lah. Saya sebut tanam sayur tak kena beli sudah, tak betul lah. Falsafah tu kena berleton sapah. Tanah sayur tak kena beli sudah lah Ustaz. Dah, tak betul. Bagus, tapi tak betul lah. Kita mesti berjawab besar. Saya tanam sayur nak jual. Hak nak jual ni pasti insya-Allah boleh makan. Tapi kalau tanam sangat nak makan, belum tentu boleh makan. Kita muah Ustaz, mat sampai pun ada pokok nyok. Tanam pokok nyok pandan di luar pagar. Dalam kan nak makan nak makan apa depan pergi catas apa. Sampai apa nyok muda. Nyok pandan ni sebiji RM2, dia kerat satu tandan tu. Kadang-kadang orang kampung ligan. Sebab kita tanam, kita nak makan. Dan kali wah belajar saja. Tapi kalau kita tanam nak jual, maksudnya kena banyak pokok. Cakap orang ambil satu tandan, boleh makan lagi. Maksudnya kita kena berjiwa besar. Jiwa besar macam mana? Hak ada depan ni. Hak ni lah bakal Perdana Menteri. Hak ni lah bakal Menteri Besar. Asal utama, inilah bakal ulama. Dan kita pun nampak mereka tak betul. Lepas tu, yang nak betul, kita nak betul. Mesti kita berjiwa besar. Mungkin satu masa kita jadi ketua polis negara. Satu masa kita jadi ketua panglima perang. Bukan jadi polis duk tahan orang tengah jalan, minta RM2-3 panggil tu. Tahan lori minta duit. Kita mesti berjiwa besar. Siapa? Orang Islam. Kita tengok yang mananya, yang menjadi panglima tentera-tentera Islam dulu. Kalau Nabi Daud, masa ada budak lagi, dah berjiwa besar. Sayyidina Ali, kita kata tidur tempat Nabi itu, berjiwa besar. Sebelum hijrahnya berani, ambil resiko. Aku nak jadi orang hebat, kena berjiwa besar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Syekh Zainal kata ikut Ustaz nak cakap mana. Tapi pasal ada doa ni, pasal ada doa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kita tak Isra' dan Mi'raj ini, kita tahu bahawa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nak dimi'rajkan ada penyucian roh. Kita tahu ada operation bedah jantung dan sebagainya. Bahawa perjalanan hidup kita ni nak kena, kita kata apa? Nak kena tajdid iman. Nak buang, kita kata, penyakit-penyakit dalam perut kita. Satu sunnah Nabi yang tuk-tuk pondok dulu raja amal lah, bekam lah. Satu teknik perubatan yang sangat baik untuk nak buang darah dalam tubuh badan kita. Poin-poin utama. Cuma kadang-kadang kita tak amal. Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi tiap-tiap hari pakai jelak. Sunnah Nabi lagi dia cuci perut sebulan sekali.
Orang pakai sin maki tu, daun tu. Kita sini panggil daun Cina maki. Rebuh tu, minum tu, jangan pakai spender lah. Jangan keluar rumah sebulan sekali, cuci perut ni. Hak ni lah kita buang kolesterol. Kita kata berbagai ulat cacing dalam perut ni sunnah Nabi. Setahun sekali Nabi berbekah. Bekah sunnah Nabi. Satu teknik yang hari ni saintis tak boleh buat lagi. Macam mana nak buang darah kotor dalam badan. Cuma di Thailand jumpa lah, ambil pacat litah. Orang tua-tua kampung dulu kalau jadi bisai, ambil litah bagi sedut habis. Itu nak buang darah kotor. Nabi ajak lama dah. Nabi lebih saintis. Poin-poin utama ni atau hubun kepala ni. Tak hubun satu. Yang kedua di tengkuk ada 3. Tulang belakang satu, tepi ni. Ni poin utama. Yang seterusnya atas bau, kiri kanan. Yang keduanya di pinggang, kiri kanan. Yang seterusnya di betis, di belakang betis. Semua ni poin-poin utama Nabi buat. Hak tadi kita kata sunat saja, leceh kita. Mengaku umat Nabi Muhammad, tak ikut Nabi Muhammad. Kita rasa tercapai. Macam tadi, apa lagi sunnah Nabi yang kau tak buat? Dan memang pasti pun darah yang keluar tu darah tak terpakai. Terutama lelaki, perempuan tak apa lah. Setiap bulan dia keluar. Cuma beringat, dah menopause tu, ni bekal. Hak fitrah Allah bagi keluar, lepas tu tak ada bekal. Hak kita ni tak ada darah. Sunat bekal. Ingat, mungkin kita sambut Isra' Mi'raj pada ni, program kita hari ni, sebolehnya setahun sekali berbekallah. InsyaAllah dengan kita beramal dengan sunnah-sunnah Nabi ini, kita akan diberi kekuatan untuk cinta kasih kepada Nabi, akan ditambahkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkongsian pada kali ini memberi manfaat untuk kita bersama. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallalil 'abid wa bil tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sin maki. Dalam berjalan kita menunggu status penambahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang mesti diperhatikan bukanlah hanya sekadar menjaga fardu ataupun mengelakkan diri daripada yang haram, akan tetapi supaya seorang menghadapi kebaikan daripada Allah, sepatutnya kita juga memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang makruh